dengar cakap siapa lagi. Muslimat dirahmati Allah, maka kita kena rasa takut bersungguh-sungguh bila minta waqina azabannar, jauhkan aku daripada azab neraka. Dan tindakan kita, pasal apa kak tak ikut orang tu? Ustazah agak-agak lah benda dosa tu. Itulah takwa, betul-betul takut dihumban ke dalam neraka Allah. Dia bukan takut manusia. Ni habislah jawatan aku nanti kalau aku tak buat benda ni. Bukan. Dia takut nanti dinerakakan oleh Allah. Muslimat. Al-A'mash berkata, aku mendengar tenggang waktu. Saya google tadi, apa benda tenggang waktu ni? Rupanya tempoh apa tadi, lupa dah. Sekejap kita kena cari sikit bahasa Indonesia ni walaupun baru balik daripada Indonesia. Okey, sebab bahasa buku dia tak begitu kita faham. Tak puas hati sekejap ya. Tadi dalam kereta saya duk cari. Apa maksud tenggang waktu? Okey, maksudnya adalah tempoh penangguhan. Tempoh penangguhan. Tempoh penangguhan antara permohonan yang disampaikan oleh penghuni neraka dengan jawapan malaikat Malik itu yang tadi, boleh tak cakap dekat Tuhanmu, ringankanlah azab. Kan muslimat dirahmati Allah. Tengoklah aku nak submit dulu ke Allah. Koklah dia boleh ringankan sikit azab kau tu. Tempoh menunggu itu adalah selama 1000 tahun. Muslimat dirahmati Allah ya Rab. Saya kan, Allahu Akbar. Seminggu lepas ni memang minggu yang paling tak pernah dijangka dalam sejarah hidup saya, muslimat dirahmati Allah. Isnin lepas tu saya terbang ke Jakarta. Dari Jakarta naik train ke Bandung bersama program penulis PTS di Bandung. 3 jam program di situ, patah balik daripada Bandung, memang tak ada tiket flight ke KL sejak COVID. Okey, jadi saya nak kena balik juga sebab hari Rabu saya kena berada di Al-Barakah ni Ustaz Kazim untuk forum. So saya kena balik juga. Nak balik juga saya kena fly daripada Bali. Jadi Jakarta, Bandung, Bali dalam tempoh tak sampai 48 jam. Saya sampai kat Bali, orang semua pandang. Gelak-gelak jangan jauh-jauh, orang pelik je. Masuk-masuk pintu belah kiri dah arak belaka. Kan muslimat? Lepas tu dia tulis, anda pasti akan merindui. Cakap jah. Macam inilah kita pergi Mekah, Madinah kan. Tak ada tempat lain yang kita rindu nak pergi balik kecuali Mekah, Madinah. So orang-orang yang mengunjungi sini hatta berumah di Bali ni, muslimat orang putih tu sampai berumah di situ sebab mereka rasa inilah syurga dunia, pulau yang sangat-sangat cantik. Kita ni terpaksa kat situ. Nampak je transit macam 2 jam tapi dengan urusan beratur, immigration semua, tak sempat pun nak berlama-lamaan. Dapatlah juga bergambar ada tulisan Bali kat situ kan, tak pernah pergi. Jadi muslimat dirahmati Allah, kelakar sungguh sebab orang dengan kulit-kulit dah terbakar balik daripada pulau. Kami ni dengan ayu-ayu pakai jubah, pakai tudung labuh. Jadi polis-polis tu, ini benar ni bukan terbang dari mana ni, mau ke mana ni? Dari Bali. Bali? Dia siap tanya Bali. Dia tengok macam tu atas bawah, atas bawah. Jadi Masya Allah saya balik hari Rabu, Khamis saya terbang pula ke Padang Bukit Tinggi bersama 80 orang tu. Muslimat dirahmati Allah, bukan mudah perjalanan demi perjalanan demi perjalanan. Masa saya sampai kat Jakarta tu elok sampai sistem down. Katanya supply tak cukup. Kan jadi berdiri lebih 2 jam. Tak adalah berdiri sepenuhnya 2 jam tu, duduk dah macam orang nak buat tahlil atas lantai. Akhirnya kapal keempat sampai dah penuh dah sampai ke hujung. Tak boleh-boleh lagi nak check immigration tu. Last bila dah 4 kapal dia buat secara manual lah. So satu-satu lambat. Ya Allah ujian aku ingatkan kat Jeddah je macam ni. Kat Jakarta pun kena sama. Padahal dah lama sangat tak datang kat situ. Jadi nak pujuk hati ni, setakat 2 jam. Kalau kena berdiri dekat akhirat tu ya Allah. Bukan cerita 2 jam dah. Antaranya menunggu ni muslimat, 1000 tahun dia memang tidak ada ukuran dunia. Tak ada ukuran dunia. Jadi lama gila Ustazah 2 jam tu. Ini dia ni, relax lah. Sebab tu kita disuruh berfikiran akhirat. Kita berpijak di dunia, fikiran kita dah sampai ke akhirat. Kalau kita kata 2 jam, 2 hari tu lama, tak lama mana bagi orang berfikiran akhirat. Faham ya muslimat? Kalau orang sampai gila nak kejar jadi jutawan di dunia, dia memang akan gila sungguh. Tapi kalau dia seperti orang gila mengejar nak jadi jutawan akhirat, dunia akan ikut dia. Tenang muslimat. Ya aku kalau buat perangai macam ni, pagi tadi dalam kuliah saya cerita seorang kaya lah, saya rasa memang kaya sungguh. Kan dia kahwin dengan lelaki orang putih.
Tapi Islamnya lelaki ini, muslimat dirahmati Allah, memang beramalkan Islam. Kadang dia kahwin dengan non-Muslim, dia tak boleh bawa orang ni untuk menjiwai Islam. Tapi yang ni, life dia Ustazah, saya memang sedih, bukan saya tak reda suami saya meninggal, tapi saya cemburu dengan life suami saya. Kawan yang bawa saya jumpa dia tu pun, Ustazah, suami dia orang kaya Ustazah, tapi dia tak memilih hidup kaya. Dia tak pernah beli baju Ustazah, dah mula dah kita terasakan bila dengar cerita macam tu. Tak pernah beli baju orang kaya, kedekutnya, bakhilnya. Sebab dia pergi majlis itu, ini dia selalu dapat hadiah baju Ustazah. Jadi apa yang orang bagi tu, dia tak nak membazir, dia pakai. Dia tak kira aku suka ke tak suka. Tapi duit dia sibuk buat infak. Masya Allah. Jadi saya cemburu suami saya tu mati, ialah dah tak ada harta warisan. Dia satu-satunya Islam kan, muslimat dirahmati Allah. Tak ada keluarga yang tuntut nak perang. Dan memang harta suami saya Ustazah banyak habis disedekahkan. Saya cemburu. Saya nak jadi macam dia, bersedekah ketika hidupnya. Matinya senang. Semua settle. Ustazah tahu kan suami saya meninggal tak sampai pun 3 minggu. Tapi semua urusan settle. Sedangkan ada hari tu kes adik-beradik saya, benda macam gini tak settle dah bertahun-tahun hanya kerana harta yang tak dibelanjakan ke jalan Allah ketika hidupnya. Subhanallah. Kita belajar sesuatu, muslimat dirahmati Allah, Masya Allah. Jadi, kaitan saya 1000 tahun ini lamanya menunggu di akhirat. Biasa saja kalau kenapa doa saya tak makbul-makbul Ustazah. Berapa tahun dekat doa macam ni? 30 tahun. Relax baru 30 tahun. So kita boleh bawa minda kita kat situ, percayalah. Sebab tu kita kena belajar ilmu akhirat. Kita kena belajar ilmu agama. Kita akan set dalam minda kita muslimat dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan menjadi manusia yang lebih tenang. Mereka berkata kepada malaikat Malik, tolong berdoalah kepada Tuhanmu kerana tidak ada satu pun yang lebih baik daripada dia. Baru dia tahu tak ada satu pun yang lebih baik melainkan Allah. Ketika di dunia dulu bukan itu pengakuannya. Sebaiklah kau datang tolong aku. Kalau kau tak ada, matilah aku. Itu kebanyakan kita kan muslimat. Sedangkan siapa yang hantarkan penolong tu kepada kita? Allah. Kita terlupa nak berterima kasih kepada Allah. Dan berterima kasih kepada Allah tak cukup dengan Alhamdulillah di lafaz. Segala nikmat yang kita dapat, kita kembalikan semula atau tidak ke jalan Allah. Itu yang lebih penting.